Assalamualaikum dan salam Ramadan. Buletin Ukas edisi petang 8 Mei 2020 bersama saya, Lia Amira Anorigos. Berita baik untuk rakyat Sarawak apabila Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg mengumumkan pakej bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS 3.0 melibatkan suntikan dana berjumlah 300 juta ringgit. Bercakap dalam sidang media khas di Wisma Bapa Malaysia pada Jumaat, Datuk Petinggi Abang Jo memberitahu perbelanjaan sepenuhnya dari kerajaan negeri itu menggariskan 7 langkah tambahan yang lebih inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat di Sarawak. Jelas beliau, langkah pertama, insentif untuk ketua isi rumah B40 termasuk bujang berumur 21 tahun ke atas yang berpendapatan RM2,000 sebulan dan ke bawah di Sarawak dijangka akan melibat perbelanjaan kerajaan negeri sebanyak RM234 juta. Kerajaan Sarawak akan menyalurkan bantuan pembayaran secara tunai sebanyak RM1,500 kepada anggaran 30,000 ketua isi rumah yang sebelum ini tidak tersenarai di bawah BKSS yang satu. Langkah kedua katanya tambahan untuk geran khas RM750 kepada penjaja dan peniaga kecil yang berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan melalui Sarawak Pay melibatkan perbelanjaan sebanyak RM48.75 juta. Memandangkan para peniaga dan penjajah kecil merupakan golongan yang paling terkesan oleh wabak ini, sukacita saya mengumumkan kerajaan Sarawak akan menambah geran khas ini selama sebulan lagi, iaitu RM750 kepada mereka. Dengan tambahan ini, setiap penjajah dan peniaga kecil akan menerima secara keseluruhannya sejumlah RM2,250 melalui geran khas ini. Saya berharap tambahan sebulan lagi akan membantu golongan ini yang terjejas dari segi pendapatan pada masa ini. Langkah ketiga, menelan belanja sebanyak RM3.2 juta iaitu bantuan elawan bulanan khas petugas Barisan Hadapan yang menangani wabak COVID-19 di Sarawak sebanyak RM200 untuk 6 bulan. Datuk Petinggi Abang Jo turut menyatakan bahawa elawan bulanan khas tersebut akan disalurkan juga kepada 4 pasukan Barisan Hadapan seperti yang tertera. Seterusnya, langkah keempat, insentif untuk pemilik dan pengendali penambang yang berdaftar dengan Lembaga Sungai-Sungai Sarawak SRB melibatkan perbelanjaan sebanyak RM99,500. Kerajaan Sarawak prihatin dengan nasib pengusaha penambang. Oleh itu, bantuan tunai secara one-off, iaitu sekali sebanyak RM500 akan diberi kepada pemilik dan pengendali penambang berdaftar di Sarawak. Langkah kelima pula ujarnya insentif untuk pengendali van penumpang, pemandu teksi, pengendali bas dan van sekolah yang berdaftar di Sarawak melibatkan perbelanjaan sebanyak RM2.20 juta. Oleh demikian, Kerajaan Sarawak akan menyediakan bantuan keuangan secara one-off sebanyak RM600 kepada 959 pengendali van penumpang, 1,976 pemandu teksi dan 739 pengendali bas dan van sekolah yang berdaftar di Sarawak. Seterusnya, langkah keenam melibatkan perbelanjaan sebanyak RM387,000 iaitu geran khas kepada pemandu pelancong dan pemandu pelancong Taman Negara yang berlesen. Kerajaan Sarawak akan memberi geran khas secara one-off sebanyak RM1,500 kepada 145 pemandu pelancong dan 113 pemandu pelancong Taman Negara yang berdaftar di Sarawak.
Manakala langkah ketujuh jelasnya kerajaan negeri akan memperuntukkan RM400,000 bagi perkhidmatan cawangan bank bergerak BSN yang dilengkapi dengan mesin ATM Maps ke kawasan luar bandar dengan kerjasama Bank Negara Malaysia dan beberapa institusi kewangan lain. Untuk itu, secara keseluruhan, menurut Datuk Patinggi Abang Jo, jumlah suntikan dana kepada ekonomi Sarawak melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS 2020 adalah berjumlah RM2.55 bilion. Dalam pada itu, atas persetujuan ahli-ahli Kabinet, Datuk Patinggi Abang Jo turut mengumumkan bantuan one-off sebanyak RM1,500 kepada kira-kira 500 petugas media di Sarawak yang turut berkhidmat menghadapi risiko sepanjang wabak COVID-19 demi menyumbangkan maklumat tepat kepada masyarakat umum. Laporan berikutnya. Bantuan makanan Sarawak Ku Sayang yang telah selesai diagihkan pada 25 April lepas membantu meringankan beban 380,887 isi rumah seluruh negeri dalam menjalani tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurut Timbalan Ketua Menteri Sarawak merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Kecil Rantaian Makanan, Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan, kerajaan negeri sebelum ini telah memperuntukkan sebanyak RM16.4 juta untuk program tersebut. Our record shows that a total of 380,887 beneficiaries, comprising of the household in the rural and remote areas, the urban poor, and those without income due to the MCO, have received food supplies. The main source of the food aids come from the Sarawak Ku Sayang food aid programs, allocations of RM16.4 million. Bercakap pada sidang media program bantuan makanan semasa Perintah Kawalan Pergerakan pada Jumaat, beliau sekali lagi menegaskan bantuan tersebut diagihkan kepada rakyat tanpa mengira kaum, agama atau politik. Sementara itu, beliau tidak menolak kemungkinan ada yang tercicir menerima bantuan dan berharap dapat memaklumkan perkara itu kepada pihak berkaitan untuk tindakan susulan. If there are any individual or target groups that have been missed out, kindly contact the respective DDMC or Sarawak Welfare Divisional Office for immediate action. Dalam sidang media sama, beliau memberitahu bekalan barangan keperluan asas di Sarawak adalah mencukupi menjelang perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Gawai Dayak. Tambahnya, majoriti kadar pusingan stok dijangkakan boleh bertahan selama 3 bulan. Pemeriksaan dan pemantauan di premis perniagaan akan terus dipertingkat sepanjang tempoh pelaksanaan PKP bagi menentukan bekalan barangan makanan asas mencukupi dan dijual pada harga yang berpatutan, terutama menjelang musim perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Gawai Dayak yang akan datang. Berikut pula laporan mengenai permit pergerakan rentas daerah di Sarawak. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Aidi Ismail berkata setiap pergerakan di dalam Sarawak yang merentasi daerah sama ada darat, udara mahupun laut perlu mendapatkan permit pergerakan daripada pihak polis. Jelas beliau, orang awam masih lagi perlu membuat permohonan permit ini kerana kerajaan negeri melalui Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak belum memberi kebenaran untuk pergerakan orang ramai merentas daerah. Mengakhiri buletin UKAS dengan perkongsian video yang tular di aplikasi WhatsApp, agak mencuit hati di mana terdapat mesej buat masyarakat melalui lagu yang didendangkan. Bukan Mona sebarang Mona.
berbahaya. Anak landak di Pulau Sambas tumpang berteduh di pohon ara. Anak landak di Pulau Sambas tumpang berteduh di pohon ara. Sebulan tidak bergerak bebas gara corona punya angkara. Sebulan tidak bergerak bebas gara corona punya angkara. Ikan mentah buat bergedil, ikan bernama si selar papan. Ikan mentah buat bergedil, ikan bernama si selar papan. Ikut perintah jangan berdegil, bersama membantu barisan hadapan. Ikut perintah jangan berdegil, bersama membantu barisan hadapan. Orang matu sungguh bersopan, gadisnya pula cukup beramah. Orang matu sungguh bersopan, gadisnya pula cukup beramah. Bersama membantu barisan hadapan, tugas kita duduk diam di rumah. Bersama membantu barisan hadapan, tugas kita duduk diam di rumah. Sekian bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Jangan leka dan sambil lewa dengan keadaan semasa, sentiasa berwaspada di mana sahaja anda berada. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Bulletin UKAS. Salam UKAS.